Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat rahmati Allah, alhamdulillah kita meneruskan kajian perbahasan berkenaan dengan kitab Al-Kabair. Dan insyaAllah ini merupakan sesi yang terakhir kita sebelum Ramadan, dan kita akan berhenti rehat lebih kurang sebulan. Muslim-muslimat rahmati Allah, alhamdulillah Ramadan akan tiba lebih kurang 4-5 hari lagi lebih kurang ya. Pada hari Khamis insyaAllah, pada hari Khamis. Saya itu terfikir kadang-kadang ada beberapa perkara yang bila kita memasuki Ramadan, ada perkara yang boleh kita sebut sebagai munkarat, perkara-perkara yang tidak berkenan di hati kita sebelum memasuki Ramadan. Ataupun ketika masuk Ramadan itu ada beberapa perkara yang mungkin sebaiknya kita elakkan. Di antara perkara yang saya sentuh sikit tentang Ramadan sebelum kita bincang kitab ini, mudah-mudahan itu menjadi satu teguran untuk saya dan juga muslim-muslimat yang datang mendengar dan juga yang mungkin menghadiri secara online. Di antara perkara yang mungkin tidak sepatutnya dibuat oleh kita adalah menyibukkan diri dengan perkara yang tidak sepatutnya, sehingga menyebabkan kita itu lari fokus pada bulan Ramadan. Fokus Ramadan itu selain daripada kita menahan diri dan juga menahan diri daripada lapar, makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, sebenarnya Ramadan itu sendiri adalah bulan tarbiyah untuk kita mendidik jiwa kita. Dan jiwa itu tak lain tak bukan dididik hanyalah satu-satunya melalui jalan ibadah. Jadi terlalu banyak program sehingga menyebabkan kita itu tidak mungkin terlalu penat, sehingga kan kita mengabaikan qiyam pada waktu malam, tidak habis membaca Quran hatta walaupun khatam sekali, disebabkan terlalu sibuk. Itu merupakan perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Juga kadang-kadang kita ini sebelum masuk ke Ramadan telah pun keluar banyak iklan. Iklan apa? Bukan iklan Ramadan, banyaknya iklan berkenaan dengan Syawal. Raya itu pakai baju ini, apa yang patut dimakan ketika berbuka dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang melalaikan kita daripada fokus ketika bulan Ramadan. Jadi adalah beberapa perkara lain yang mungkin kita sebut pada sesi yang akan datang. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan bermula pada bab yang ke-6, dosa besar yang ke-6, iaitu derhaka kepada kedua orang tua. Dan alhamdulillah kita telah pun membacakan ayat Quran berkenaan dengan perkara ini, suratul Isra ayat 23-24, juga beberapa potong hadis Nabi SAW dan juga riwayat daripada salafus salih di antaranya sahabat dan juga tabi'in. InsyaAllah pada malam ini kita akan bermula pada muka surat yang ke-76. Muka surat yang ke-76. Seperti mana yang kita nyatakan pada sesi-sesi yang lepas, ada 7 perkara yang Nabi SAW sebutkan minal mubiqat, perkara yang bila manusia itu lakukan, maka dia punya pahala yang selama ini dia kerjakan itu musnah. Di antaranya adalah syirik kepada Allah Ta'ala, dan termasuk adalah melakukan derhaka kepada kedua orang tua. Baik, pada muka surat 76 dari Bikar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah, bahawa bapaku telah meriwayatkan kepada kami dari Abu Bakrah secara marfu'. Secara marfu' maksudnya bila disebutkan secara marfu' ia disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi ini merupakan sebahagian daripada perkataan Nabi. Kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain.
fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Nabi SAW bersabda, kullu dhunubi, semua dosa, yuakhirallahu minha, Allah Subhanahu wa taala akan berikan penangguhan. Penangguhan apa? Penangguhan balasan. Maksudnya bila seseorang itu buat satu dosa ataupun perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai, maka kesemuanya itu Allah Taala berikan peluang untuk satu orang itu bertaubat, dan juga berikan dia peluang balasannya kalau dia tak sempat bertaubat itu di akhirat. Masya'a, sekehendak Allah Subhanahu wa taala, ila yaumil qiyamah. Maksudnya balasan dosa itu, kalaulah manusia itu tidak sempat bertaubat, kalau Allah Taala nak, Allah Taala akan balas pada hari kiamat. Kalau Allah Taala nak balas dekat dunia, boleh. Illa, melainkan satu perkara. Sebenarnya dalam riwayat lain disebutkan dua lagi perkara selain daripada uququl walidain, iaitu al-bugha, memberontak kepada pemimpin, juga memutuskan silaturahim. Dalam riwayat lain disebutkan dua perkara lagi yang Allah Subhanahu wa taala tidak menangguhkan hukumannya, melainkan Allah Taala akan berikan secara langsung ketika mana si fulan itu masih hidup, iaitu al-bugha, menderhaka kepada pemimpin, dan juga memutuskan silaturahim. Cuma dalam riwayat ini Al-Imam Az-Zahabi bawa satu lafaz sahaja, riwayat mempunyai satu lafaz sahaja, illa uququl walidain, melainkan dia itu derhaka kepada orang tuanya. Maksudnya ini merupakan salah satu daripada tiga riwayat yang kita jumpai yang Allah Ta'ala akan bayar tunai bila dia dilakukan di muka bumi lagi, masa dia masih hidup. Itu sebab kadang-kadang kita sebutkan pada sesi yang lepas, ada orang tua kata jangan keluar malam, nanti jatuh longkang. Si anak keluar malam betul-betul jatuh longkang. Jangan panjat pokok kelapa, nanti jatuh patah kaki. Si anak buat perkara yang mak dia kata jangan buat, dia pergi panjat pokok, betul jatuh dan patah kaki. Ini bersamaan dengan riwayat Al-Imam Az-Zahabi bawakan, fa innahu yu'ajjilu li sahibihi, kerana derhaka kepada orang tua, fa innahu, kerana dosanya itu, yu'ajjilu li sahibi, akan disegerakan kepada pelakunya. Muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, ada banyak perkara yang sebahagian para ulama sebutkan dia merupakan bibit-bibit ataupun termasuk sebahagian daripada derhaka kepada orang tua. Okay. Suka untuk saya sebutkan pada malam ini 5 perkara yang sebahagian para ulama kata ia termasuk kederhakaan kepada orang tua. Maka kalau kita jumpai perkara ini ada pada diri kita, segeralah kita mohon maaf kepada kedua orang tua kita dan berhenti daripada melakukan perkara ini. Baik, perkara yang pertama yang termasuk sebahagian daripada derhaka orang tua, dan kita tahu seperti mana yang saya sebutkan, derhaka orang tua sama dengan pahala yang kita kerjakan selama ini musnah. Baik, perkara yang pertama dinyatakan apa dia? Yang pertama adalah menyebabkan kedua orang tua kita itu menangis kesedihan disebabkan perbuatan ataupun disebabkan percakapan kita. Kadang orang tua menangis juga, menangisnya sebab gembira, itu tidak termasuk. Tapi yang dinyatakan oleh sebahagian para ulama katanya adalah bila kita sebut satu perkara ataupun perbuatan kita itu tidak disukai, dibenci oleh kedua orang tua kita, ini tak termasuk dalam perkara yang Allah Ta'ala larang ataupun Allah Ta'ala suruh. Itu cerita lain. Ini maksudnya dalam perkara mubahat. Bahkan kalau kita dengar ulasan sebagian para ulama, mereka kata mentaati kedua orang tua dalam perkara mubahat, perkara harus dalam duniawi, itu adalah wajib. Pun di situ terdapat perbahasan, ala kulli hal secara umumnya kena dibuat. Jadi termasuk sebahagian daripada uququl walidain, derhaka kepada orang tua, adalah perbuatan kita itu ataupun percakapan kita menyebabkan orang tua kita menangis dan juga sedih. Jadi apa sajalah ataupun perkara yang membawa kepada kesedihan secara umumnya. Satu. Perkara yang kedua, penggunaan bahasa yang kasar. Okay, penggunaan bahasa yang kasar. Kadang ada sebagian orang tua dia memang jenis kasar. Dia jenis yang memang kata dekat anak dia tu memang macam-macam, tapi kalau orang kata kat dia tu dia tak terasa. Pun begitu, Islam melarang, seperti mana ayat Al-Quran yang kita bacakan pada sesi yang lepas,
tidak boleh menggunakan perkataan yang kasar. Atau walaupun mak ayah itu memang jenis yang kasar, dan juga kalau orang sebut apa-apa kat dia tak terasa hati. Yang kedua adalah penggunaan bahasa yang kasar. Bahkan termasuk sebahagian bahasa yang kasar itu adalah uf. Yang uf tu adalah kata orang tu kan. Macam mak bapak kadang dia marah kan. Kan orang tu kata, jangan cakap macam tu. Mak bapak cakap tu marah dia jadi dia. Kau ni kenapa lah? Kenapa lah dia cakap kat anak dia. Jadi benda tu betul kan maksud orang. Satu memang kita tahu tak elok lah. Tak boleh lah. Tapi betulkah adakah itu jadi doa bila cakap kepada anak? Jawapannya itu adalah secara umum berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang tidak ditolak doanya. Di antaranya adalah doa si orang tua kepada si anak, dakwatul musafir, doa orang yang sedang bermusafir, dan juga dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi. Secara umumnya adalah ia merupakan suatu doa kepada si anak. Oleh sebab itu, kita juga ada satu istilah yang kita pernah jumpa dulu. Biasa kita dengar anak derhaka. Pernah dengar tak istilah orang tua derhaka? Apa maksud istilah orang tua derhaka? Orang tua derhaka adalah orang tua yang tidak menunaikan hak si anak. Apa di antara hak anak? Mula-mula sekali bila dia keluar kat dunia ni, diberikan nama yang bagus, diakikahkan, dan juga diberikan pendidikan yang bagus. Maka apabila si orang tua itu, bapa ataupun si mak, tidak menunaikan hak-hak yang sepatutnya anak itu dapat, maka sebahagian menyebutkan itu merupakan orang tua yang derhaka. Termasuk perkara mungkar yang orang tua lakukan kepada si anak adalah menggunakan perkataan carutan ataupun makian ataupun yang tidak sepatutnya keluar kepada si anak. Apakah itu sebahagian daripada doa? Jawapannya adalah ia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi dua-dua. Baik. Yang ketiga. Bila bagi definisi orang tua, contoh pakcik, mentua ke tidak? Orang tua sini merujuk kepada yang melahirkan, benih daripada lelaki dan juga rahim wanita yang melahirkan. Itu orang tua. Kita akan baca riwayat nanti di bawah itu. Kalau muslimat lihat pada muka surat 76, kat situ ada al-khalatu bimanzilatil Jumpa tak tu? Kat buku tu, al-khalatu bimanzilatil makcik memiliki kedudukan seperti mana ibu. Kalau lah dia ada anak, dia anak membela, dia anak nikah, dia bukan anak lah, contoh perempuan tak. Ya, tak apa. Dia sendiri pun tak apa, itu merupakan kebaikan. Jadi bila kita tolong, kita ambil dia sebagai isteri dan kita jaga anak dia, adakah kita juga dikira orang tua kepada anak walaupun dia bukan dia dia? Dia adalah ayah tiri, dia adalah orang tua kepada si anak, tetapi dia tidak sama seperti mana ayah kandung. Contoh dari sudut pewarisan harta, maka kalaulah si ayah itu meninggal, anak tiri tak dapat harta. Dosa dia termasuk dalam bab silaturahim secara umum. Dosa termasuk dalam bab silaturahim secara umum disebabkan dia itu telah pun menikahi, katalah kita sebagai anak tiri, mak kita, maka kedudukannya itu sama. Kedudukannya itu sama dalam bab silaturahim, tapi tidak sama seperti mana orang tua kandung. Beza. Baik, perkara ketiga. Ini mungkin budak-budak muda selalu buat. Apa dia? Menyuruh orang tua melakukan satu perkara. Memerintah. Contoh, mak, walaupun penggunaannya tu bagus, penggunaan perkataannya tu bagus, saya kata, mak, tolong basuhkan baju. Mak, tolong sapu lantai. Mak, tolong mop lantai. Ayah, tolong ini. Dia kadang-kadang ada perkara yang orang tua itu buat atas dasar dia itu sayang dekat anak. Sayang untuk anak. Dan dalam bentuk manja. Tetapi secara umum, anak yang balik mampu untuk melakukan perkara tersebut,
Okay, anak yang balik mampu untuk melakukan perkara tersebut dan dia memerintahkan si ayah ataupun maknya melakukan perkara itu, maka sebahagian para ulama kata ia termasuk sebahagian daripada uququl walidain tanpa ada sebab. Contoh, ada sebab, katalah dia tu lampu rumah dia rosak, okay, dan dia tak ada kemahiran untuk membaiki lampu rumah itu, maka dia minta tolong si ayah, itu tak ada masalah. Tapi memerintahkan perkara yang patut dia buat, tapi mak dia diminta mak dia buat ataupun minta ayah dia buat, maka itu sebahagian ulama kata termasuk sebahagian daripada derhaka kepada orang tua. Boleh faham Ada perkara yang memang kita minta tolong sebab kita tak mampu lakukan, tapi ada perkara yang memang jadi tugas kita untuk buat, tetapi kita tak buat, kita perintah pula mak ayah kita untuk buat, maka itu sebahagian para ulama kata termasuk daripada dosa besar. Ini budak-budak muda kena berhati-hati sikit. Dia tak buat bukan apa, dia tak buat sebab apa? Malas. Tak buat sebab malas, memang tanggungjawab dia. Ini membawa kita kepada perkara yang keempat. Ini saya sebutkan 5 perkara sahaja. Okay, saya sebutkan 5 perkara saja, ada banyak perkara lain. Baik, perkara yang keempat, dia membawa kita kepada perkara yang keempat. Apa dia? Tarkul musa'adah, meninggalkan menolong orang tua. Dia tengok ayah dia susah macam itu, dia tak pergi tolong. Bukan sebab apa? Bukan sebab dia ada kerja, mungkin sebab bukan sebab dia ada kerja ataupun bukan sebab dia ada tanggungjawab lain sehingga kan dia tak dapat menolong, tapi sebab kemalasan. Dia tengok dia biarkan macam tu saja. Ini kebanyakan penyakit generasi kini. Bila saya sebut generasi kini, ada sebagian orang salah faham. Dia ingat generasi kini itu adalah golongan muda saja. Tak. Bila kita sebutkan generasi kini, kadang-kadang orang tua pun lebih daripada golongan muda. Apa dia masalah generasi kini? Dia kehilangan sense of, kita panggil apa tak? Apa tu, macam kehilangan apa? Bukan dari rasa, common sense. Common sense. Jazakumullah khair. Dia kehilangan common sense. Contoh apa? Kalau kita nak masuk rumah orang, kita buat apa sepatutnya? Ketuk pintu, bagi salam. Ada sebahagian golongan muda ataupun generasi gini, dia terus terjah gitu saja. Itu maksudnya kehilangan common sense. Kehilangan common sense. Jadi dia nampak ayah dia tu tengah buat kerja, dia pergi melepak tengok TV. Itu tengok macam tu je kan. Ayah dia penat gitu, perlu-perlu dia buat dia aja. Kehilangan common sense. Maka yang keempat ini adalah tarkul musa'adah, meninggalkan untuk membantu. Baik, perkara yang kelima. Ini memang ada dalam asar daripada Nabi SAW. Apa agak-agaknya? Mencerca orang tua. Mencerca orang tua. Pernah dengar hadis ni kan? Mencerca orang tua. Nabi SAW sebut, inna min akbaril kabair ayyal ana ar-rajulu abawaihi. Di antara dosa besar adalah seorang lelaki ayyal ana abawaihi, melaknat kedua orang tuanya. Sahabat tak faham macam mana ada orang boleh melaknat orang tuanya. Qil, ya Rasulullah. Sahabat bertanya, wahai Rasul, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Dia kata, wahai Rasul, bagaimana satu orang anak itu boleh mencerca ataupun memaki orang tuanya? Apa maksud cerca? Cerca adalah menisbahkan seseorang itu kepada perkara-perkara aib. Contoh, bodoh. Contoh, gitu-gitulah semuanya. Saya pun tak nak sebut perkataan-perkataan yang buruk itu. Itu maksudnya melaknat. Nabi SAW kata apa? Yasubbur rajul abar rajuli fayasubbu abahu. Seorang lelaki mencerca, maki maksudnya, maki ayah seorang lelaki, lalu lelaki tersebut cerca balik bapa dia. Dalam sebahagian riwayat lain, seorang lelaki mencerca seorang lelaki, lelaki itu tak puas hati, lalu lelaki tersebut mula main nama bapa. Ini perkara yang kita kena tegur generasi, terutama sekali anak-anak muda gitu, kat sekolah. Jadi kalau ada ayah ataupun mak dengar anak tu mula memaki, kemudian main nama ayah ataupun main nama mak, maka cepat-cepat berikan teguran. Kalau
rotan pun tak apa sebenarnya. Tapi jangan rotan di bahagian yang diharamkan ataupun dipukul bahagian yang diharamkan. Ini perkara yang banyak berlaku. Bahkan daripada zaman kita sekolah lagi. Jadi itu termasuk. Nabi SAW membetulkan salah faham. Memang seorang anak itu tak sanggup nak memaki kalau anak tu masih waras lagi lah. Memang seorang anak tu tak sanggup untuk memaki kedua orang tuanya. Tapi Nabi SAW betulkan salah faham, ataupun Nabi SAW bagi tahu ada cara lain yang dia itu sebenarnya tengah memaki mak dia sendiri ataupun tengah memaki bapa dia sendiri. Apa dia? Dengan dia pergi maki orang, sebagai riwayat lain sebut, ataupun dia pergi directly maki mak bapa orang. Maka kedua-dua itu, orang itu pun salah, yang dia pergi maki itu pun salah. Tak pasal-pasal mak bapa kena maki. Baik, jadi ini 5 perkara yang sebahagian para ulama sebutkan termasuk daripada dosa besar. Baik. Dari Nabi SAW dengan sanad yang hasan bahawa baginda bersabda, la'anallahu al-aqa liwalidayh. Allah melaknat orang yang derhaka kepada orang tuanya. Nabi SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil Kalau kita lihat dekat situ, teks hadis itu, al-khalah, dia penggunaan perkataan pakcik dan juga makcik dalam bahasa Arab ni ada 2. Satu kita sebut sebagai satu lagi khal. Kalau makcik, ammah ataupun khalah, ada beza tak? Ada. Kalau ammun, kita sebut ammun pakcik ataupun ammah pakcik ataupun makcik. Perkataan ain mim itu ataupun ain mim ta marbutah, ia merujuk kepada pakcik makcik pada bahagian ayah kita. Kita orang Melayu, kita tak bezakan pakcik makcik jugalah. Tapi kalaulah pakcik makcik itu merupakan adik-beradik si ibu ataupun mak kita, maka itu kita panggil sebagai khal ataupun khalah. Kalau kita lihat riwayat ini, al-khalah, Nabi SAW sini merujuk kepada apa? Adik-beradik bapa ke ataupun adik-beradik ibu? Adik-beradik ibu. Jadi kalau kita terjemah kat situ, adik-beradik ibu lah, ataupun aka makcik. Kita tak bezakan, Melayu kita tak bezakan. Al-khalatu bimanzilatil Kedudukan makcik, adik-beradik ibu, sama dengan kedudukan emak. Muslimat rahmati Allah sekalian, apa maksud Nabi SAW ini? Makcik, adik-beradik ibu itu merupakan tempatnya ibu. Apa maksud dia? Dan kenapa? Kalau kita lihat syarah ulama terhadap hadis ini, dia kata apa? Kedudukan kat sini adalah kedudukan al-hadhanah. Kedudukan al-hadhanah, pemeliharaan. Kenapa? Dia kata li'annaha, kerana si makcik ini dari sudut perasaan kepada anak itu, kasih sayang, kelunakan dengan ibu tu sama. Boleh faham Mak kita ada adik-beradik perempuan yang kita panggil sebagai makcik, tak kisahlah adik perempuan mak kita ataupun kakak perempuan mak kita. Para ulama kata, kenapa Nabi SAW sebut al-khalatu bimanzilatil kerana mak kita punya adik-beradik perempuan itu dari sudut kasih sayangnya terhadap kita itu sama, kelunakan, cara berbicara itu sama. Itu sebab Nabi SAW sebut perkara ini. Membawa kita kepada satu lagi perkara, apa dia? Maka makcik itu juga perlu dia hormati dan juga jangan diderhakai. Itu sebab Nabi SAW sebut al-khalatu bimanzilatil al-khalah, makcik, adik-beradik perempuan mak kita pada kedudukan ibu. Baik, berikutnya dari Wahab ibn Munabbih, ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, hai Musa, hormatilah kedua orang tuamu, kerana sesungguhnya barang siapa yang menghormati kedua orang tuanya,
maka aku akan memanjangkan umurnya dan aku akan memberikan kepadanya seorang anak yang akan berbakti kepadanya. Maksudnya apa? Kalau dia hormat kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia rezeki dua. Apa dia? Umur yang panjang, dan kalau dia memiliki zuriat, zuriatnya itu juga akan menghormati dia sebagai timbal balas. Dan barang sesiapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku akan memendekkan umurnya dan aku akan memberikan kepadanya seorang anak yang mendurhakainya. Dan kalaulah seorang itu durhaka kepada orang tuanya, maka Allah juga akan berikan dia balasan dua. Apa dia? Umurnya pendek, juga dalam masa yang sama, kalau dia ada anak, anak tu akan copy paste perangai dia terhadap dia dengan orang tua dia. Muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian, dalam riwayat yang lain, siapa yang nak dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, Nabi SAW kata apa? Falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahimnya. Secara logik akalnya logik tak? Ya. Dari beberapa sudut. Sudut pertama, pernah dengar tak kalau kita buat baik kepada orang kampung di kalangan kerabat kita, biasanya orang-orang tua di kalangan kerabat kita kat kampung itu, dia akan buat apa? Kalau kita bagi sedekah kat dia, kita bagi duit kat dia, kita bagi makan kat dia, biasanya dia akan buat apa? Dia akan doa. Dia kata semoga panjang umur, macam tadilah, semoga dapat jodoh cepat, semoga bertambah. Kita doa gitu. Sebab kita buat baik kat dia, jadi dia tolong doa. Dari sudut itu satu hal. Dapat ni. Dari sudut lain pula, dalam bentuk duniawi, kita nak sebut dalam bentuk dunia logik akal. Katalah kita buat baik kepada satu orang, orang kenal kita. Okay. Katalah kita buat bisnes apa? Bisnes makanan gitu kan. Kita buat bisnes makanan. Jadi orang kenal kita, kita selalu buat baik dekat kaum kerabat kita. Esok-esok katalah dia nak buat kenduri. Anak dia kahwin, mungkin anak pakcik kita kahwin. Agak-agak dia panggil siapa? Dia akan panggil kita. Dari sudut tu kata, ni ada ni sepupu kau tu tengah buat apa? Ada buat catering, ada buat apa? Bisnes makan. Jadi esok kalau kau kahwin, bagi dia untuk apa? Ambil tender catering ataupun makan. Jadi itu beberapa sudut kenapa menyambung silaturahim itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memanjangkan umurnya, dalam masa sama Allah Taala akan berikan rezeki yang luas kepada dirinya. Dan ketahuilah bahawa silaturahim yang paling utama sekali manusia ini buat adalah silaturahim kepada kedua orang tuanya. Jadi dia menyokong seperti mana yang kita bacakan ini. Baik, berikutnya muka surat 77. Ka'ab berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Allah akan mempercepatkan kematian seorang hamba apabila ia mendurhakai kedua orang tuanya, agar ia segera menerima azabnya. Ini perkataan Ka'ab. Sesungguhnya Allah akan memperpanjang umur seorang hamba apabila ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, agar bakti dan kebaikannya bertambah. Abu Bakar ibn Abu Maryam berkata, saya pernah membaca kitab Taurat, barang siapa yang memukul bapaknya hendaklah dibunuh. Maksudnya pukul saja bapa dia tak mati. Abu Bakar ibn Abi Maryam kata apa? Aku pernah membaca dalam Taurat itu sendiri, kalau dia pernah naik tangan kepada orang tuanya, maka sebagai hukuman timbal balas, bukan qisas tetapi hukum bunuh. Wahab berkata bahawa dalam kitab Taurat tercantum barang siapa yang memukul orang tuanya, maka hukumnya adalah rejam. Maka dia itu akan dibunuh melalui cara rejam. Alhamdulillah. Baik, syarah Syekh Utsaimin rahimahullahu berkata, al-uquq, durhaka, diambil daripada perkataan al-aqqa, artinya putus. Di antara kata ini digunakan untuk akikah. Kenapa? Kerana kita memutuskan halkum dan juga mari kambing itu, iaitu menyembelih haiwan kambing pada hari ke-7 dari kelahiran seorang bayi disebut akikah kerana urat leher haiwan
tersebut putus. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk di antara jajaran dosa besar. Yang paling besar kerana ancaman yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah seperti mana yang telah pun kita bahaskan. Muka surat 78. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, apabila engkau menemukan salah satu atau keduanya telah mencapai usia senja di dalam peliharaanmu, bisa salah satunya seperti ibu atau bapa yang telah tua atau keduanya sekaligus, maka hendaklah engkau bersabar mengurus keduanya. Kerana apabila seorang telah memasuki usia tua, terkadang ia akan mengalami kepikunan dan bisa menyusahkan orang. Maka Allah berfirman dalam hal ini, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya maksudnya janganlah engkau mengatakan aku telah bosan mengurus kalian berdua. Ini seperti mana yang kita telah bahaskan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Kenapa Allah Ta'ala sebut Al-Kibar, besar, orang tua itu telah pun lanjut usia? Kerana orang yang lanjut usia ini memerlukan penjagaan. Sebab tulang belulangnya telah pun lemah, fizikalnya telah pun tak sekuat macam dulu. Maka dia memerlukan perhatian, bantuan dari sudut fizikal. Juga orang yang tua ni dia kembali macam alam budak-budak dari sudut perasaannya yang sensitif. Itu sebab Allah Ta'ala kata jangan sekali-kali mengatakan ataupun uff. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Maksudnya ketika bertutur kata, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, iaitu tutur kata yang baik dan bagus yang bisa membahagikan keduanya dan bisa menghilangkan duka dan kesedihannya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Perintah lain yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Isra itu adalah merendah diri, iaitu merendahkan diri kepada keduanya bagaimanapun tingginya kedudukan yang telah engkau capai, sebagaimana tingginya burung yang terbang di udara. Dan tundukkanlah serta rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya sebagai ungkapan kasih sayangmu kepada mereka. Seperti mana yang kita juga nyatakan pada sesi yang sebelum ini, biasanya kalau nak dibandingkan kedudukan kita ni, mungkin Allah Ta'ala berikan rezeki masuk ke universiti, nak dibandingkan dengan orang tua kita yang mungkin biasa-biasa dekat kampung, kedudukan kita itu secara duniawinya lebih tinggi. Okey, dan sekarang ni orang tua 60 ke atas telah pun pencen dan tak ada apa-apa kedudukan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala merintahkan kita, kalaulah engkau tu ada kedudukan besar macam mana sekalipun, tetap depan orang tua hendaklah merendah diri. Berikutnya inilah yang diperintahkan Allah berkenaan dengan kedua orang tua pada saat keduanya mencapai usia senja. Adapun ketika keduanya masih berusia muda, maka pada umumnya orang tua tidak memerlukan ataupun membutuhkan bantuan anaknya dan tidak pernah merepotkannya. Kemudian penulis Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, maukah aku khabarkan kepada kalian dengan dosa-dosa besar yang paling besar? Maka kami pun menjawab, mahu wahai Rasul. Maka beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Inilah salah satu di antara dosa-dosa besar yang paling besar yang manusia boleh lakukan kepada makhluk Allah. Menyekutukan Allah merupakan dosa besar terhadap hak Allah, sedangkan durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar terhadap hak orang yang paling berhak di antara manusia dalam hal perwalian dan pemeliharaan, iaitu kedua orang tua. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk dan juga taufik untuk menghormati kedua orang tua kita dan juga menjauhkan kita daripada sikap yang tidak bagus terhadap kedua orang tua kita. So, kadang-kadang kita pun terlepas pandang, penat, kadang kita juga beremosi di tempat kerja. Jadi muamalat kita itu kadang-kadang ada satu hari ataupun beberapa keadaan tak bagus.
Jadi kalaulah kita ada buat satu perbuatan yang mengguris hati orang tua kita, maka jangan tunggu hari raya. Itu cuma kita sebut apa tu, stereotip apa. Itu cuma simbolik yang mungkin popular dalam filem. Jangan tunggu hari raya minta maaf, segera minta maaf cepat. Kita juga tak tahu bila orang tua kita meninggal dunia, ataupun lebih teruk lagi kita meninggal dunia sebelum sempat minta maaf. Tapi salam Ustaz. Kalau seorang anak dia perlu jaga mak ayah dia lah kan. Tapi mak ayah tu ada buat kemungkaran, ada buat dosa yang sebenarnya besar atau kecil tapi secara berterusan. Si anak pun nasihat mak ayah dia, tapi mak ayah dia tetap keras. Adakah boleh anak tu dia berkeras sedikit ataupun protes ke cara-cara lain yang selain daripada berlembut untuk tegur mak ayah? Baik, di sini ada dua perkara. Okey, ikhwah kita ni tanya, bagaimana kalau orang tua itu melakukan kemungkaran, kemaksiatan lah, kemaksiatan, boleh tak si anak itu menggunakan pendekatan yang sedikit keras? Di sini ada dua. Satu, hak Allah Ta'ala termasuk dalam bentuk dakwah, dan juga dalam masa yang sama ada hak orang tua terhadap kita. Kedua-dua itu tidak menafikan antara satu sama lain. Dakwah ini muslimat, dia tak ada hitam putih. Dakwah tidak ada hitam putih, dan dia tidak ada masa yang bila kita buat benda tersebut terus tercapai. Dia tak ada macam itu. Juga berlaku kepada Abu Hurairah. Apa yang berlaku kepada Abu Hurairah dengan mak dia? Mak Abu Hurairah asalnya tidak Islam. Abu Hurairah menangis itu sebab mak dia cerca Nabi SAW, tak mau beragama Islam. Akhirnya dia minta Nabi SAW untuk mendoakan mak dia. Jadi dakwah itu dia tak ada hitam putih. Dakwah kepada orang lain tidak sama seperti dakwah dengan orang tua. Kenapa? Kenapa agak-agak dakwah kita kepada orang lain, katalah saya dakwah dengan muslim-muslimat, tak sama macam saya dakwah dengan mak ayah saya. Apa beza dia? Satu, sebab dia tu mak ayah. Mak ayah berikan arahan kepada si anak dan dia tidak timbal balas. Maksudnya apa? Mak ayah boleh berikan arahan kepada kita, tapi kita tak boleh berikan arahan kepada mak ayah kita. Mak buat itu, mak buat ni. Tak ada gitu. Okay. Yang kedua, apa yang susahnya dakwah kepada orang tua? Sebab mak ayah kita ni tahu kelemahan kita sejak daripada kita kecil. Dia kata, engkau ni dulu derhaka, engkau ni dulu buat macam-macam PL kat sekolah. Jadi dia agak sukar. Okay? Itu sebab kadang-kadang mak ayah itu agak tak mendengar kata-kata si anak. Apakah perlu kita menggunakan pendekatan keras? Sebaiknya adalah tidak. Kita boleh gunakan orang lain untuk memberikan teguran kepada mak ayah kita. Kita juga boleh menggunakan pendekatan akhlak yang bagus kepada mak ayah kita. Mudah-mudahan dia lembut hati. Apakah kita termasuk berdosa kalau mak ayah kita melakukan kemungkaran? Jawapannya adalah tidak. Asalkan dakwah itu telah pun sampai kepada mereka, kita beritahu, mak ayah benda ni tak betul, mak ayah benda ni salah, sampai kepada mereka yang dia tahu kita tak setuju dengan perbuatan tersebut, maka mudah-mudahan kita terlepas daripada dosa tidak melakukan dakwah kepada mak ayah kita. Okay. Adapun mak kita sama ada dia itu, mak ayah kita sama ada dia itu muslim tak muslim, melakukan kemungkaran ataupun tidak, kita tetap kena berbakti kepada orang tua kita. Sampai bila? Siapa mati? Sampai kita mati. Benda tu tak hilang. Wallahu a'lam. Ya, rahmukallah. Dia memang susah, kita faham, memang susah. Itu sebab beruntung siapa yang mak ayah itu mau mendengar nasihat dan juga mau mendatang kuliah ataupun pengajian. Baik, dosa besar yang ketujuh. Ini merupakan satu-satunya dosa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah
Apa dia? Ustaz, Ya. saya tanya secara umum lah, berdasarkan benda tadi. Bila kita ni belajar sunnah kan, kadang-kadang ada benda yang sunnah kita ajar, okay, betul lah, betul. Ada pula family suruh kita buat bid'ah, ataupun family suruh kita cukup jaga, ataupun family macam-macam lah benda yang mukhalafah dengan sunnah dengan apa yang kita belajar. Jadi kadang-kadang kita cuba menolak dengan akhlak sahaja lebih baik, tapi kita bimbang mak ayah kita atau orang tua kita mungkin hati, adakah kita derhaka disebabkan itu? Baik. Mak ayah kita memerintahkan kita untuk buat, Masya Allah, inna ankaral aswati la sautul hamir. Allah Ta'ala sebut apa? Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Baik, mak ayah kita memerintahkan kita untuk melakukan perkara mungkar. Dalam konteks ini adalah satu benda yang menyelisihi sunnah dan dia terasa hati. Apakah benda tersebut termasuk dalam kederhakaan? Jawapannya adalah tidak. Jawapannya adalah tidak. Kenapa? Kerana itu merupakan perkara mungkar dan terasa hati disebabkan kita tidak menuruti kata-katanya, itu merupakan perkara biasa. Okey. Perkara biasa yang kita itu berada dalam ketaatan Allah. Dia terasa hati ketika mana kita berada dalam ketaatan Allah, itu tidak diambil kira. Katalah kalau dia suruh kahwin dengan satu orang, ini suka bab kahwin kan, kita bagilah contoh kahwin. Kita tahu bahawa muslimat itu memang cantik rupanya. Semua orang suka cantik kan. Ada sini yang tak suka cantik. Semua orang suka cantik. Daripada mata jatuh ke hati. Biasanya cantik ni kat mana? Kat muka lah kan. Tak ada orang saya tengok kuku awak ni, saya tertarik lah. Cantik kuku awak. Saya pun jatuh hati disebabkan kuku awak yang cantik. Dia tak ada muka lah kan. Banyak orang, kalau tempat saya tu lah, student, menghabiskan masa untuk muka dia saja. Dia punya bedak tu Masya Allah, boleh buat tayamum. Kalau kita tepuk kat muka dia, kita tepuk kat muka kita, boleh melekat dia tu. Muka yang cantik menyebabkan orang tertarik hati. Tapi untuk orang kekal dalam berumah tangga, dia memerlukan akhlak yang mulia. Orang tertarik hati disebabkan muka yang cantik, tetapi untuk orang kekal bersama kita, hanya agama dan juga akhlak yang mulia. Jadi perbaikilah akhlak dan juga agama kita. Baik, katalah ada satu orang, mak ayah kita suruh kita kahwin dengan satu orang, cantik di matanya. Mata yang kita kata cantik dan kita tengok pun cantik. Tapi kita tahu akhlaknya akhlak yang mungkar. Tak bertudung, tak sopan, suka mencarut. Kita tak nak kahwin. Saya kata ayah, saya kata pula. Orang tu kata, saya kata ayah, tak suka. Kenapa? Kita pun sebut perkara mungkar. Kemudian dia terasa hati. Apakah itu termasuk sebahagian daripada dosa? Jawapannya adalah tidak. Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala yang menyebabkan mak ayah kita tu terasa hati, tidak dianggap sebagai derhaka. Gitu dia punya kaedah, kalau kita boleh sebutkan secara umum. Ni sempat lagi kan ni nak masuk bab riba ni sebelum Ramadan. Sempat ni kita beri mukadimah sikit lah. Baik, okey. Ada lagi? Tak ni. Baik, riba. Riba ni satu-satunya dosa yang Allah Ta'ala isytihar perang dalam Al-Quran. Tak ada dosa seumpama riba. Dari sudut itulah. Dan dia merupakan salah satu daripada 7 yang membinasakan. 7 yang membinasakan. Maksudnya kalau dia terlibat dengan riba, maka pahalanya itu hancur lebur. Dalam Islam, kita memang Allah Ta'ala balas satu kebaikan ataupun satu amal soleh 10 kebaikan sepaling kurangnya. Tapi jangan dilupa, ada perkara yang dalam Islam kita buat satu saja, dia memusnahkan yang banyak. Di antaranya adalah riba. Riba ini dari segi bahasa bermaksud az-ziyadah, bermaksud tambahan. Tambahan daripada harta yang kita sebut ra'sul mal. Ra'sul mal ni dalam bahasa Melayunya modal. Kita modal, kita bagi dekat satu orang, ini secara umum kita bagi dekat orang, kemudian modal itu datang kepada kita beserta dengan tambahan.
Dia bukan bab jual beli. Baik, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Maksudnya kalaulah seseorang itu terlibat dengan riba, okay, maka yang dah lepas itu lepas, maka jangan diteruskan lagi transaksi riba. Jika kamu beriman, fa in lam taf'alu, sekiranya kamu enggan, fa in lam taf'alu kat sini maksudnya tak buat seperti mana Allah Ta'ala perintahkan, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka i'zanu, isytiharkan kepada mereka perang terhadap Allah dan juga Rasulnya. Mustahil, 1000 kali mustahil satu orang makhluk itu boleh menang berperang dengan Allah Ta'ala, sedangkan batang tubuh kita ini pun milik Allah, apatah lagi kita nak berperang dengan Allah Azza wa Jalla. Muslim-muslimat hormati Allah sekalian, dalam bab muamalat ada 5 perkara yang kita tidak boleh terlibat. Maksudnya transaksi kita ni dalam seharian, dalam bab jual beli ataupun membaikkan harta, maka ada 5 perkara yang kita tidak boleh buat ataupun mengandungi unsur yang 5 ini. 1, riba. Mana-mana transaksi mengandungi riba, hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah gharar. Tahu kan maksud gharar? Gharar maksudnya satu benda yang tidak jelas. Gharar samar. Macam mana boleh dapat, macam mana dia boleh untung. Gharar. Yang ketiga ada unsur al-maisir, iaitu judi. Bersukan boleh, tapi kalau ada unsur judi, maka transaksi itu telah pun menjadi haram. 3, judi. Yang keempat, adanya unsur penipuan dan juga khianat. Ikan atas tu fresh, kemudian dia kata minta sekilo, dia pun celup daripada bawah bagi kepada pelanggan, maka benda tersebut transaksinya adalah haram. Yang kelima adalah jual beli barang itu sendiri secara ainnya adalah haram. Contoh, arak haram, memang zat itu tak boleh didagangkan. Khinzir, memang zat benda tu tidak boleh didagangkan. Okay. Itu 5 perkara yang tidak boleh ada dalam kita punya muamalat ataupun transaksi membabitkan harta. Baik, sebagai penutup, mungkin tak sempat nak dihuraikan di bawah ini. Sebagai penutup, riba ini ada berapa kategori? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Kalau yang tahu, kita muhasabah ataupun refresh sama-sama. Riba tu ada berapa kategori? Riba ada 2 kategori. Okay, transaksi membabitkan duit ini yang ada unsur riba boleh jadi dalam bentuk jual beli ataupun kita sebut sebagai al-buyu', ataupun boleh dalam kita sebut apa lagi satu? Al-buyu', satu lagi ad-duyun, hutang. Al-buyu' jual beli, satu lagi ad-duyun, hutang piutang. Baik, dalam al-buyu' ini dia ada beberapa penamaan. Okay, mungkin ada yang menggunakan istilah yang berbeza, tetapi saya sebutkan kat sini secara mungkin kalau kita buat carian di internet, berapa fatwa mereka berikan penamaan bagi setiap transaksi riba ini. Baik, kita pergi kepada buyuk. Buyuk ni adalah transaksi riba yang berlaku pada jual beli. Okay. Satu adalah riba al-fadl. Riba al-fadl. Fadl lam al-fadl. Lebihan. Contoh yang membabitkan item ribawi. Emas. Emas ada dia punya tu kan apa? 999 916 tu kan. Maka kalau kita nak tukar dengan satu orang, kualiti ataupun kualitinya tu tidak terpakai. Kurma dengan kurma, basmati dengan bukan basmati, beras, kurma. Kita nak tukar mesti nilainya sama, sekilo. Dapat ni? Kalau berlaku dia kata saya punya ni basmati, awak punya bukan basmati, maka awak tukar setengah kilo,
awak bagi saya 1 kilo, saya bagi awak basmati setengah kilo. Riba tak riba? Jawapannya adalah riba. Kualiti tidak terpakai. As long as benda tu sama, garam, gula perang dengan gula apa. Saya punya ni gula perang, kurang sikit dia punya. Kalau minum kencing manisnya kurang sikit. Awak punya gula putih. Maka kita tukar. Awak punya gula putih 1 kilo, saya bagi awak setengah kilo gula perang. Boleh tak boleh? Jawapannya adalah tak boleh. Mesti sama. Itu al-fadl. Kemudian kita ada pula an-nasi'ah. Nasi'ah ni maksudnya kita tukar secara bertangguh. Emas, awak, saya nak beli emas ni. Baik, kita tukar emas. Tapi awak bagi saya dulu, nanti saya bagi awak emas tu minggu depan. Boleh tak boleh? Jawapannya adalah tak boleh. Itu al-buyu'. Transaksi. Jual beli. Baik, yang kedua adalah ad-duyun. Membabitkan hutang. Ini yang mungkin kita maklum. Hutang ada pakai tak kad kredit? Kad kredit yang Islamik tak Islamik? Baik, kita perincikan sikit. Ini penutup untuk malam ini. Ad-duyun, membabitkan hutang piutang, kita ada riba al-qard. Riba al-qard. Contoh, saya bagi pinjam awak RM1,000, awak bagi saya RM1,500. Itu al-qard, maka 500 itu adalah riba. Ataupun awak bagi saya bagi awak RM1,000, awak bagi saya semula RM1,000. Tapi kalau awak lambat bayar, awak bayar pada bulan depan, awak janji ujung bulan. Tapi kalau masuk bulan, sekarang bulan berapa? Bulan 3. Kalau masuk bulan 4, maka awak kena bagi balik RM1,500. Sebahagian menyebutkan transaksi riba ini namanya adalah riba al-jahiliyah. Terlambat bayar hutang, maka amount itu bertambah, macam kad kredit kan. Kalau lunas pada waktunya, tak ada apa-apa denda. Tapi kalaulah bertangguh, maka dendanya RM1 atau walaupun 1 sen. 1 sen itu tetap dianggap sebagai riba. Wallahu a'lam. Kalau kita pinjam buku kat perpustakaan, asalkan dia memiliki manfaat, mana-mana manfaat, secara akad janji awak pinjam tapi kena ada manfaat, maka dia termasuk sebahagian daripada riba. Kalau ada manfaat, itu manfaat. Kalau buku macam mana? Buku, pinjam buku, kena denda. Apakah denda itu sebagai riba? Pinjam buku kat library kan, kita bagi pula, kita pinjam, terlambat bayar, terlambat pulang, kena denda 20 sen. Apakah 20 sen itu riba? Kita pun bergaduh dengan pakcik library tu, kata ini riba ni. Awak tahu tak, awak bagi awak punya anak, semua anak pinak awak makan benda yang haram. Jawapannya adalah tidak. Kenapa? Sebab buku tu bukan dalam bentuk harta yang dihutangkan. Buku bukan hutang. Dan library bukanlah institusi kewangan. Dia tak bagi pinjam duit, dia bagi pinjam buku. Denda tu kenapa? Denda itu adalah untuk memberikan iqab, pengajaran. Disebabkan apa? Kecuaian dan juga tidak menepati janji. Mangkuk macam mana tu? Dia mana-mana pinjaman yang kita bagi, mana pinjaman yang kita bagi yang memiliki manfaat, yang kita kata awak mesti bagi manfaat ni kat saya kalau awak pulang balik semula, maka manfaat itu tak kisahlah apa. Saya bagi awak RM1,000, tapi kena ada manfaat. Dia kata, oh kalau bagi duit riba, tak apalah awak bagi saya hadiah, awak bagi saya cincin. Cincin itu riba tak riba? Cincin itu riba. Sewa cerita lain. Ini hutang. Jadi kita ada al-buyu', kita ada ad-duyun.
Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita akan sambung selepas Ramadan.